Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan. Apa khabar Tuan Haji Azhar bin Abdul Manaf? Anda orang pertama muncul pada malam ini. Doa saya agar Tuan Haji sihat walafiat. Apa khabar Surah Bakar Jenazah? Salam Tok Hoyahu. Ya, Cik Mat Mohaini, Puan Maznah Mahmud, Wak Rawan. Itu juga Saudara Zuki Ibrahim di TikTok, Saudara Zizi Muhammad, Yokman dan Abdullah, Saudara Muhammad Sa'ban, Saudara Zamari Elsi, Saudara Zalibdin, Sahab Ibrahim, Mustafa Ilyas, terima kasih sahabat malam menemani saya, Saudara Mokhtar, Saudara Nur Hadi, Saudara Rosli Mishah. Itu juga Saudara Fakri Sani, apa khabar? Waalaikumsalam. Ridwan Rosli, terima kasih. Saudara Robi Din, apa khabar di? Moga sihat walafiat bi. Puan Salehah Abdul Razak, Rubiah binti Osman, Ruby ya. Cik Mat Mohaini daripada Bukit Gantang, Cangkat Jerin Perak. Apa khabar sana? Rasanya hujan dah tak ada lah kot. Saudara Aziz Ahmad, Saudara Hai, Saudara Aziz Ahmad, Saudara Wondrous. Saudara Pak Wan, Ismail Ali Baki, Puan Syarifah Habibah. Begitu juga 1S, Brother Aziz di TikTok, Orchid, begitu juga Ibrahim Cik Muda, Nazar K, Joka Karim. Salam dari Taiping, kata Joka. Saudara Muhammad Rozi, Saudara Encik Syazli, Brother Aziz, Shobri di TikTok, Lim Bun Chiang. Good evening. Terima kasih Saudara Lim. Saya sentiasa, I hope you can getting well lah. Dah dekat nak tahun baru ni. Puan Nuriah Arsyad, begitu juga Hanif, Muhammad Hashim, Muhammad Din. Apa khabar saudara dari Kemayan? Saudara Fuad Rahman, orang Subang Jaya, apa khabar? Saudara Zul, Fakri Sani, Pasar Menara KL sebentar lagi. Puan Rosmini Kurongot, apa khabar? Doa saya anda sihat. Ilyas Yusof, Clement Sipang dari Sarawak, Shan Gopal, terima kasih Shan. Saudara Boting, Atan Likas, apa khabar Tan? Doa saya saudara Atan Likas sentiasa sihat walafiat. Teruskanlah dalam perjuangan saudara. Tetap sokong Datuk Seri Kamal Amir. Terima kasih Tan. Saudara Muhammad Mat, Cik Norlia, Syarifah Hafifah, Abdul Halim Muhammad Noor di Instagram, Saudara Ramli Hassan, Saudara Nazil Hashim, apa khabar Pak Nazil? Terima kasih pantun-pantun begitu bermakna ya. Puan Nur Maria di Facebook, Saudara Jamal Arifin, Saudara Abdul Rasa Alang ya, saudara. Puan Noria Arsyad, terima kasih. Kamaruddin Aziz, Saudara Hamzah Hussein, Saudara Mazuki Saad, SBJ di Pendang ya, saudara. Atuk Gajah. Nama-nama dekat TikTok ni agak membuatkan saya ketawa, menghiburkan saya. Saudara Abdul Halim, Saudara Syahami di Instagram, Atuk Gajah ya, Saudara Atan Lias, Saudara Muhammad Syarif Yim di TikTok, Wan Syaraf Jalaluddin, Saudara Jamal Arifin, Saudara Mat Rauzi, Laki dan saudara yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Yang saya harapkan daripada anda tidak lain hanyalah sekadar culipan, like, share dan subscribe. Tak lebih daripada itu saudara. Yang saya minta adalah like, share dan subscribe. Tak minta wang, tak minta apa-apa pun. Tekan like, kemudian share dan subscribe. Sebab saya minta subscribe kerana apabila sahaja kita subscribe, barulah ada notifikasi. Kalau tidak, lepas 30 hari notifikasi itu hilang dengan sendirinya. Sebab itu Puan Nur Jumayah Abdul Razak dari Kuala Terengganu. Sebab itu saya minta kalau boleh sentiasa subscribe. Sebab lepas 30 hari dia hilang. Kalau kita subscribe, adalah notifikasinya. Baik saudara, seperti biasa izinkan saya memberi pencerahan tentang apa yang berlaku pada negara kita hari ini, tanggal 27 Disember, hari Selasa, yang merupakan hari yang ke-19 ataupun virus corona melanda negara kita. Laporan saya terima daripada sahabat kita, Saudara Jamil Idris dan Rio dari Universiti Melaya. Terima kasih Saudara Jamil. Saban hari menghantar kiriman kepada kita bahawa terdapat pengurangan yang agak ketara. Alhamdulillah. Kerana kemarin dulu 766, semalam 609. Minta maaf saudara. Alhamdulillah.
Facebook, saudara. Tak tahulah saya. Jadi saudara, laporan Saudara Jamil kemarin 609 dan semalam terdapat sekitar 480 saja jangkitan. Alhamdulillah. Dan ini menjadikan jumlah kumulatifnya 5.923,999 jumlah warga kita sejak 1015 hari yang lalu yang dijangkiti oleh virus corona. Cuma yang tak seronoknya, semalam diberitakan ada 4 kematian, saudara. Dari laporan tersebut, saya dapat melihat, saudara, terdapat 3 negeri ada meningkat. Dia peningkatannya tak banyak, 2-3 saja. Tapi 3 negeri meningkat dan Sabah tidak berubah, iaitu 11 jangkitan sahaja. Sementara itu 12 negeri lain susut. Dan Selangor masih lagi kekal mengatasi 100 dengan jumlah jangkitan 199. Lain-lain negeri tidak ada jangkitan melebihi 100. Alhamdulillah, dengan jangkitan semalam 480, saya berdoa agar kita segeralah memutuskan jaringan virus corona ataupun COVID-19 ini, saudara. Tak sanggup rasanya melihat laporan kematian. Macam semalam ada 4 kematian, saudara. Jadi caranya untuk kita sebagai usaha memutuskan jaringan COVID-19 ini, pastikan kita menjaga kebersihan diri, jaga penjarakan sosial, dan kalau kita berada di tempat awam, lakukanlah pelitup muka. Itu saja, saudara. Mudah-mudahan kita segera usailah virus corona. Baik, saudara, usai pencerahan tentang virus corona, saya minta izin dalam 2-3 minit untuk pencerahan e-commerce. Jangan lupa, saudara, carilah rezeki yang baik. Carilah rezeki melalui perniagaan, saudara. Terima kasih Hajah Comel. Dan kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113041241, saudara. Al-Azhar memasarkan bakur, itu setangi al-bakur, itu seperti kemian bila dibakar rumah kita harum semerbak. Rumah yang harum itu, saudara, yang setia mewangi, sentiasa disukai oleh para malaikat dan dibenci oleh para syaitan. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi daripada tanah Arab berasaskan kepada pati kayu gaharu. Andainya anda berhubung dengan Siti Farehah tak dapat, boleh hubungi, anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa, bila berhubung dengan Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan, saudara. Boleh buat lauk untuk makan dengan nasi, dengan porridge, pulut ataupun dengan roti, saudara. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, untuk mendapatkan bekalan buah-buahan, terus dihantar ke rumah anda. Buah-buahan itu kualitinya tinggi, harganya lebih murah dari pasaran. Hubungi Saudara Syauqi di talian 012-357-5703. Dan akhir sekali, saudara, jangan lupa makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Sedap, pedas, rangup, manis dan mengasyikkan bila saudara makan popiah sira Lady Maria. Bolehlah saudara memesan daripada Saudara Nizam di talian 019-435-1203. Terima kasih, saudara, mengizinkan saya untuk mewawarkan di sektor e-commerce, saudara. Baik, seperti biasa, pendahuluan bicara saya adalah naluri kehidupan. Ini bukan lain, saya bukan seorang ustaz, saudara, tapi bila kawan-kawan hantar ini, saya tengok, saya baca, saya nampak berguna untuk kita sama-sama menghayatinya. Saudara, iman di hati itu adalah kunci utama ke arah perubahan sikap. Iman secara otomatis akan mengubah manusia secara bertahap-tahap, melalui transformasi, reformasi, evolusi, revolusi atau apa sahaja istilahnya yang dikaitkan dengan perubahan, mesti berlandaskan soal hati. Soalnya di hati kita, saudara. Apabila hati ditangani dengan iman, ia memberi satu kekuatan yang luar biasa dalam diri manusia yang biasa. Ingat, saudara, tauhid ialah sumber kekuatan untuk melakukan perubahan, kerana ia mengungkai semua halangan dan godaan luaran yang mengganggu usaha ke arah perubahan. Jadi soal hati bukan hanya penting pada peringkat awal perubahan, tapi perlu juga dijaga sepanjang masa
untuk menjadikan kita individu yang baik dan mampu memberi kebaikan. Baginda Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahawa setiap amalan bergantung pada niat. Sabda junjungan yang bermaksud sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat. Jadi apa-apa pun berusahalah kita secara bermula dengan niat yang baik. Artinya jika niat kita baik, maka amalan pun akan baik. Sebaliknya jika niatnya jahat, amalan yang baik sekalipun akan bertukar menjadi jahat dan buruk. Bagaimana natijah atau kesan suatu amalan sering bergantung pada mukadimahnya. Jika mukadimah amalan itu ialah yang baik, maka amalan itu akan memberi kesan yang baik. Ingat saudara, terima kasih pada sahabat kita yang mengirim panduan sebagai naluri kehidupan kita saudara. Kita santuni pula mutara kata sebagaimana yang dikirimkan oleh sahabat saya Tan Sri Osu Sukam. Katanya, andai dirimu tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang baik, pasti anda akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Artinya saudara, kalau kita tak sibuk untuk melakukan perkara-perkara yang baik, maka banyaklah kemaksiatan itu yang akan menjelma di hadapan kita. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman kata-kata yang saya fikir, yang saya rasakan sesuai untuk kita hayati bersama. Dan sebagai biasa, saya tetap akan mengingatkan pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, seandainya pimpinan negara berbelanja wang negara tanpa had, maka negara boleh jadi muflis. Itu peringatan saya saban hari. Nak marah, marahlah pada saya, saudara. Baik. Hari ini hari yang ke-24 Kerajaan Perpaduan menangani derita rakyat. 24 hari saudara. Belum 1 hari. Kita masih melakukan countdown sampai 1 hari. Saudara Wan Zat UMNO nak sembang apa lagi? Dah tak ada apa dah. Jual segalanya. Sabar saudara. Wan Zat Nadi, sabar. Jangan begitu saudara. Saudara Jamaluddin, Kekanda Zainal, Jibmat, saudara Puan Nur Azila Yahya, Cik Si Baba, selamat malam dari Melaka ya. Saudara Kamsan Mirah, saudara Abdul Aziz Abdul Rahman, Rosli Le saudara. Saudara Puan saudara Kamsani Mirah, Aiman Baiduri, Faizali Harisani. Terima kasih mendoakan saya agar saya terus sihat walafiat. Baik saudara, bicara kita malam ini tajuknya suka tak suka inilah Melayu, Melayu. Sabar dulu sebelum saya beri pencerahan. Kita pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil setiap masa menghantar kiriman kepada saya. Katanya, kacang kelisa sayur meranti, petik kelapa di tanah darat. Orang berkuasa perlu berhati, jangan lupa bekalan akhirat. Jadi Datuk Saudara Fazil ni Pak Nazil mengingatkan pimpinan yang punya kuasa agar berhati-hati, kerana jangan lupa carilah bekalan di akhirat. Tambahnya lagi, atas meja sepat benua ikan duri diberi tamu. Muslim memuja mahkamah dunia, menunjuk diri tidak berilmu. Ya saudara, kalau kita meletakkan segala-galanya pada mahkamah dunia ini, maka diri kita tak berilmu. Ingat saudara, kita akan diadili di akhirat nanti. Waktu itu penyesalan pun sudah tidak berguna lagi. Sebab itu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengingatkan teman-teman saya agar lebih berhati-hati apabila mereka menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam live channel. Sebarang channel lah saya tak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Nak sunting lah, nak masuk tak ada masalah. Cuma kekhawatiran saya mungkin lari daripada maksudnya. Maka jika itu berlaku, anda harus bertanggungjawab atas suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau kesemua suntingan mahupun culipan kata-kata anda. Harapan saya, jangan sesekali kita melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Itu saja saudara. Ini adalah pencerahan politik. Matlamat saya tidak lain dan tak bukan hanya sekadar memberi informasi supaya warga kita sentiasa berinformasi dan tidak boleh diperlakukan ataupun diperkotak-katikkan oleh orang lain kita saudara. Seandainya ada pencerahan ataupun pandangan, komen-komen daripada saya,
Anggaplah ini sebagai pandangan peribadi saya berdasarkan pada pembacaan, pada kejadian-kejadian masa lampau dan pengalaman saya sebagai warga jurnalis, saudara. Dan prinsipnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu saja, saudara. Kalau anda mau menyantuni, hantar kepada saya tulisan. Harapan saya, restoran Jom Sate KL. Terima kasih. Ini kalau restoran Jom Sate KL ni daripada saudara sahabat kita Datuk Lokman Adam punya grup ni, saudara. Terima kasih. Dan kalau anda melihat ataupun mau menyantuni apa yang saya katakan, tolonglah gunakan bahasa yang baik-baik, sebab kita warga cinta damai. Dan juga kalau nak berbalah ataupun nak saling untuk berbahas dalam muka buku saya ini, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Jangan izinkan diri anda terperangkap dengan menggunakan bahasa-bahasa yang celupar, yang tidak baik. Ini adalah ruang muka buku warga cinta damai, saudara. Ingat, saudara? Dan laporan awal saya tentulah tentang kedudukan banjir. Apa yang saya dapat, nampak gayanya situasi banjir di Kelantan dan Terengganu, alhamdulillah semakin pulih. Saat ini 2 pusat pemindahan sementara PPS di Kelantan dan 1 di Terengganu ditutup hari ini. Di Sabah dan Sarawak pula melibatkan 1 daerah dengan jumlah mangsa berlindung di PPS kekal, manakala di Perak merekodkan penurunan. Di Kelantan, sebuah PPS terakhir di Jajahan Tumpat dan sebuah lagi PPS di Jajahan Pasir Mas ditutup hari ini, menjadikan hanya Pasir Mas masih ada lagi yang mereka terjejas kesan banjir, di mana 3 PPS masih dibuka setakat jam 4 petang tadi. Laman web info banjir merekodkan 209 orang mangsa banjir daripada 68 keluarga masih berada di 3 PPS petang tadi, berbanding 718 orang mangsa daripada 246 keluarga di 5 PPS. PPS Sekolah Kebangsaan Kedai Tanjung menempatkan 178 mangsa, Pusat Tarbiyah Nasrullah Pohon Buluh 17 mangsa dan Sekolah Kebangsaan Banggul Cica 14 mangsa. Di Terengganu, jumlah mangsa banjir dibesut berkurangan kepada 53 orang daripada 12 keluarga, berbanding 138 orang daripada 41 keluarga. Itu pagi tadi, saudara, ya. Mudah-mudahan petang ni bertambah berkurangan lah. Kerana menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, dalam kenyataannya maklumkan bahawa PPS, Pusat Pemindahan Sementara Balai Raya Kampung Pantai, telah ditutup pada jam 10 pagi tadi, dan hanya Pusat Pemindahan Sementara Masjid Kampung La masih beroperasi daerah tersebut. Di Perak, bilangan mangsa banjir di daerah Hilir Perak menurun kepada 50 orang, membabitkan 10 buah keluarga setakat jam 4 petang tadi, berbanding 60 orang daripada 13 keluarga pagi tadi, saudara. Dan mereka ditempatkan di PPS Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib. Di Sabah, mangsa banjir yang dipindahkan di Kota Belud kekal 135 daripada 56 keluarga, dengan PPS di Dewan Sekolah Kebangsaan Pekan menempatkan 62 mangsa daripada 26 keluarga, dan Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chunghua menempatkan 73 mangsa daripada 30 keluarga. Sementara itu, jumlah penduduk di pesisir pantai, terutama yang tinggal di rumah atas air, yang telah dipindahkan ke PPS di Sandakan dan di Pitas akibat fenomena air pasang besar, meningkat sedikit kepada 1,471 mangsa daripada 303 keluarga petang tadi, berbanding 1,454 mangsa daripada 299 keluarga. Sarawak kekal merekodkan jumlah mangsa banjir seramai 91 orang yang ditempatkan di PPS Dewan Masyarakat Kampung Luto di Sebuyau dan Dewan Serbaguna Kampung Rimba Padi di Seriat. Jadi saya melihat dan tak nampak gayanya cuma di Sandakan. Bagaimana saya laporkan 2 hari lepas, ombak besar dan hari cuaca air padang pasang besar masih berlaku. Jadi teman-teman di Sandakan berhati-hati, saudara. Baik, saudara, cuma petang tadi dan tular dalam media sosial kita melihat bagaimana aliran trafik lebuh raya Kuala Lumpur Karak ke arah ibu negara menjadi perlahan lebih 8 km. Ekoran berlakunya kemalangan yang membabitkan 5 buah motosikal berkuasa tinggi di kilometer 26.5
petang tadi, saudara. Jadi kita berharap agar keluarga mereka yang terlibat dalam kemalangan itu bersabarlah. Alhamdulillah tidak ada kemalangan jiwa. Cuma adalah motosikal yang terbakar. Semua motosikal, 5 buah motosikal itu adalah yang berkuasa tinggi. Saudara, mungkin mereka melakukan road tour dan sebagainya, terlibat dalam kemalangan sekitar jam 1.45 tengah hari tadi. Jadi setakat jam 2.30 petang tadi, lorong tersebut masih lagi ditutup. Bagaimanapun trafik agak perlahan di sekitar Genting Sepah menuju ke Gombak hinggalah ke lokasi kemalangan. Jadi pada teman-teman yang menunggang motosikal, berhati-hati musim hujan ni, kadang-kadang jalan licin, saudara. Baik, itu laporan banjir, laporan kemalangan yang berlaku, saudara. Cuma yang saya lupa nak santun tadi, bagaimana sebentar lagi lah saya sebut dalam derita rakyat tu, saudara. Kerana ada sedikit culipan yang saya terima. Dan kita masuk segmen yang agak merunsingkan. Apabila terdapat berita tular sejak semalam, sejak malam tadi sekitar jam 11 malam, saya menerima kiriman banyak teman-teman yang menyatakan bahawa konsesi dan hak mengurus Menara Kuala Lumpur yang menjadi kebanggaan warga kota yang merupakan dimiliki oleh syarikat Telekom Malaysia melalui anak syarikatnya itu Menara KL, kabarnya telah dijual kepada sebuah syarikat yang syarikat sebut pun bukanlah sebuah syarikat yang kukuh. Jadi kabarnya berpuluh-puluh juta ringgit melibatkan wang yang diragui. Jadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah boleh masuk, boleh tengok dan siasatlah tentang suasana ini, kerana kabarnya pada tahun 2019 keuntungan bersih yang dicatat oleh Menara Kuala Lumpur melalui konsesi dan hak mengurus Menara KL sebanyak 20 juta. Pada tahun 2018 ia mencatatkan keuntungan bersih sebanyak 25 juta. Itu sebelum PKP. Tapi oleh kerana perniagaan mengurus Menara KL ini membawa keuntungan yang begitu tinggi, ia juga membawa keuntungan kepada syarikat Telekom Malaysia, saudara. Namun begitu, apabila Menara KL ini diberi hak pengurusan ataupun dijual pada orang lain, artinya keuntungan itu tidak lagi pada Telekom. Dan saya melihat ada sesuatu yang tak kena. Kerana pada 31 Oktober 2022, saudara, selepas Parlimen dibubarkan, itu saya rasakan macam mana boleh berlaku begitu. Sebaik saja Parlimen dibubarkan pada 31 Oktober baru ni, saudara, 10 juta saham yang dimiliki oleh Telekom Malaysia Berhad dalam Menara Kuala Lumpur telah pun berpindah tangan secara senyap kepada sebuah syarikat. Saya tahu nama syarikat itu, tapi tak baik saya nak sebut kerana ini boleh mendedahkan saya pada masalah undang-undang. Semakan SSM mendapati bahawa syarikat tersebut merupakan sebuah syarikat yang bermasalah dan hampir dinyah senaraikan dari SSM kerana gagal membuat perisytiharan dan pemfailan mengikut jadual. Jadi artinya puluhan juta ringgit keuntungan bersih yang pada asalnya dinikmati oleh Telekom Malaysia Berhad melalui Menara KL itu telah diserahkan pada beberapa insan terpilih dari syarikat tersebut. Puluhan juta ringgit ini pada asalnya dinikmati oleh rakyat melalui pemilikan saham Telekom. Jadi persoalannya bagaimana perkara ini boleh berlaku? Kabarnya ada tangan-tangan gaib di anjung kuasa ketika itu yang mempunyai angkara, katanya. Saya harap agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dapat segera menilai ataupun meninjau apakah ada salah laku terhadap penjualan saham-saham yang melibatkan syarikat ataupun Menara Kuala Lumpur ini. Cuma saya agak terkejut juga. Tiba-tiba saja Menteri Komunikasi, mantan Menteri Komunikasi Tan Sri Anwar Musa, dia buat kenyataan. Tiba-tiba dia tampil menjelaskan, katanya kementerian tidak terlibat dalam keputusan Telekom Malaysia Berhad menjual anak syarikat yang menguruskan Menara Kuala Lumpur. Tiba-tiba saja dia membuat kenyataan tersebut. Saudara, jadi katanya perjanjian itu melibatkan syarikat yang tersenarai awam, bukan kerajaan. Tiada kaitan dengan Menteri Komunikasi. Saya tak tahulah kenapa tiba-tiba dia buat kenyataan begitu. Jadi isu jualan saham Menara KL ini, Menteri Komunikasi yang baru memandang serius
dan beliau mahu siasatan dilakukan. Iaitu menurut Datuk Saudara Fahmi Fadzil selaku Menteri Komunikasi dan Digital, isu penjualan saham Telekom Malaysia ini dalam menara KL ini satu benda yang serius, dan pihaknya sedang memantau isu tersebut dan bersedia untuk memberi kerjasama sepenuhnya sekiranya pihak berkuasa melakukan sebarang siasatan. Saudara, dalam keadaan begini, saya melihat masih lagi satu demi satu terdedah. Apakah kita ni tak berhenti-henti dengan skandal? Tak tahulah. Jadi saya harap agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah segeralah memantau dan menyiasat tentang apakah adanya salah laku dalam penjualan sekitar 10 juta saham. Tinggi saudara, banyak tu saudara, bukan sikit. Dan apakah ada orang-orang kepentingan yang mendapat labanya, supaya rakyat tidak hanya sekadar melihat. Saudara, dalam waktu yang sama, ini satu lagi, saya melihat tulisan Datuk Dr. Fuad Zakasi selaku Speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Beliau menyenaraikan beberapa soalan yang perlu dijawab oleh mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, kerana katanya ada melibatkan keluarganya. Apakah benar ahli keluarganya memiliki saham yang agak besar dalam sebuah syarikat yang melobi kontrak besar saja 1.5 bilion. Besar. Kenapa diluluskan projek mega sebut secara tergesa-gesa? Katanya bahawa menurut kata Dr. Fuad Zakasi, projek sebut diluluskan sewaktu negara mengalami perintah darurat. Aduhai. Saya katakan banyak benda yang kena disiasat, dan saya harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kenalah tegas dan tidak berusaha untuk melindungi sesiapa pun, sebagaimana janji Yang Amat Berhormat untuk tidak melindungi sesiapa saja yang menyalahi undang-undang. Datuk Fuad berkata syarikat sebut iaitu di bursa telah pun membuat pengumuman di bursa mereka sudah dapat surat anugerah ataupun letter of award projek-projek National Integrated Information System di Jabatan Immigration bernilai 1.16 bilion. Saat itu katanya Tan Sri Muhyiddin adalah menjadi Menteri Dalam Negeri. Ini yang saya katakan tak habis-habis, saudara. Dalam keadaan banyaklah saya nampak tulisan begitu, saya fikir eloklah Suruhanjaya Pencegah Rasuah menyiasat. Dia tak boleh kita diamkan. Saya tak boleh nak bagi laporan satu persatu apa yang ditulis, kerana itu kita mesti bersikap adil kepada siapa saja. Saudara, baik, hari ini bagaimana saya katakan, kerajaan perpaduan telah pun melalui hari yang ke-24. Cuma di saat kita berada dalam hari yang ke-24, saya terkejut apabila Menteri Sumber Manusia Saudara Siva Kumar mengumumkan bahawa pelaksanaan gaji minima 1,500 bagi kategori majikan yang menggajikan pekerja kurang daripada 5 orang yang sepatutnya dikuatkuasakan pada 1 Januari ditangguhkan kepada 1 Julai. Katanya sebab mengambil kira pandangan pelbagai pihak yang berkepentingan. Jadi keadaan begini telah mendapat tentangan daripada MTUC, itu Kongres Penangguhan Pelaksanaan Perintah Gaji Minimum bagi syarikat yang mengajikan kurang daripada 5 pekerja pada Julai 2023 mendapat tentangan daripada Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC. Jadi dalam kenyataan hari ini, MTUC berkata tindakan yang diambil oleh Kementerian Sumber Manusia itu jelas merupakan penganiayaan kepada pekerja kategori bawah. Apatah lagi katanya perkara itu diputuskan tanpa perbincangan dengan Persatuan Sekerja yang berkaitan. Tindakan ini katanya menunjukkan bahawa kerajaan tidak menghormati hak pekerja dalam membuat satu keputusan ataupun dasar bagi golongan pekerja. Saya harap agar Yang Amat Perdana Menteri dapat melihat persoalan ini. Jangan pula ini menteri, saya nampak satu demi satu menteri-menteri yang dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim nampak gayanya kurang peka tentang derita rakyat, sedangkan mereka perlu menghayati. Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali mengatakan kerajaan ini adalah kerajaan untuk menangani derita rakyat.
Setakat nak bagi gaji 1,500 pun masihlah bertangguh-tangguh. Ini keadaannya, saudara. Dan saya dipahamkan, saya katakan tadi, saudara, dalam tempoh 24 hari ini kerajaan berusaha untuk menangani derita rakyat. Saya difahamkan, kabarnya dapat tulisan yang hantar pada saya, peruntukan untuk mangsa banjir. Itu 100 juta yang dibagi dua, 50 juta kepada Kelantan, 50 juta pada Terengganu. Katanya hanya untuk orang-orang daripada sebuah parti politik saja. Ini keadaannya, saudara, sebab saya dipahamkan bahawa peruntukan tersebut disalurkan melalui pejabat Menteri Besar. Dua-dua negeri tersebut di Kelantan dan di Terengganu, Menteri Besarnya daripada PAS. Dan saya dapat rungutan kerana apabila mereka mangsa-mangsa banjir ni pergi berjumpa dengan pengulu, Datuk Pengulu lah, untuk mendapat borang, bancian dan sebagainya, permohonan untuk mendapat bantuan yang dijanjikan oleh pimpinan negara, katanya borang habis. Jadi buat kena begitulah. Sebab itu saya haraplah agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri kena lihat, tengok perkataan begini. Kita tak mahu adanya mangsa-mangsa banjir itu terkecuali dan seolah tertindas. Sebab Datuk Seri dah bercakap berkali-kali bahawa dalam menangani musibah banjir ini, kita tak boleh tak boleh pilih sama ada daripada parti mana-mana politik. Kita kena mengenepikan persoalan politik. Jangan dalam keadaan wang tersebut disediakan oleh kerajaan pusat, bukan daripada kerajaan negeri. Jadi ini perlu disiasat, perlu dilakukan secara tuntas. Takkan 50 juta itu tak cukup. Apakah masih ada lagi penafian warga sama ada kalau orang UMNO maka disisihkan? Ini tak betul. Sebab mereka yang menjadi mangsa ini tidak memilih sama ada mereka orang UMNO ke, orang PAS ke, orang apa saja pun, mereka perlu diberi bantuan. Untuk dalam saat-saat ini, kerajaan hari ini adalah kerajaan yang mahu menangani derita rakyat. Jadi soal beginilah, saya dah awal-awal lagi saya dah menjangkakan seandainya peruntukan yang disediakan oleh kerajaan pusat ini diberi pada kerajaan negeri yang ditadbir oleh pimpinan pada PAS, maka inilah jadinya. Sebab itu perlu dicari satu cara bagaimana mudah caranya supaya semua orang boleh dapat. Ini saya pian dia kata dah 7 hari tukar Menteri Ekonomi Rafizi menggabung. Saya masih lagi 24 hari, saudara. Biar dulu. Kita tengok dulu. Sampai 100 hari nanti, saudara. Baik, saudara. Itu keadaan yang saya dapat. Saya harap Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, yang juga selaku Menteri Pembangunan Luar Bandar, dapat menghayati persoalan ini dan menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai mangsa banjir ini terinaya hanya disebabkan oleh percaturan politik. Itu saja. Kita tak nak menuduh, saudara. Jadi siasat, laksanakanlah bagaimana cara supaya bantuan itu dapat disampaikan kepada mangsa yang berhak untuk menerimanya, saudara. Saya cuma hari ini, macam tajuk saya kata ni, tentang Melayu Melayu. Saya menerima kiriman daripada sahabat saya, Datuk Zamri. Dia hantar pada saya, dia kata setelah bertahun-tahun kita memikirkan isu yang berkait soal sosioekonomi warga bangsa Melayu dan membuat kesimpulan bahawa sebenarnya musuh orang Melayu yang paling hebat adalah orang Melayu itu sendiri. Ini dapatan beliau. Saya tak boleh nak mengatakan ya, tapi saya bersetuju. Sama ada dalam sektor perniagaan, sama ada dalam bidang politik, dalam hal ehwal urusan masyarakat. Kerana adanya pegawai Melayu yang diamanahkan untuk membangunkan ekonomi bangsanya sendiri, bagaimana seperti serahkan tapak perniagaan dan sebagainya, tapi mereka menyerahkan pada kroni. Mereka mengkhianati apa yang diputuskan oleh pimpinan negara. Jadi bila berlaku, kalau satu kedai itu laris, maka ada pula tindakan sabotaj. Sama ada macam dululah, saudara, kalau dia jual goreng pisang, sebelah lagi jual goreng pisang, orang ni jual maju lebih, maka dituduh macam-macam. Memang kita ni satu bangsa yang bila nak berubah, kita harus berubah. Dunia sudah berubah, kita harus berubah. Tidak sewajarnya kita masih lagi berada tekuk lama
hanya sekadar menanti dan menanti. Kalau tengok orang maju, kita rasa dengki, hasad. Secara sama ada begitu juga secara sama ada duit habuan macam mana di Kelantan dan Terengganu. Kalau benar berlaku, inilah yang kita rasa kesal. Sebab kadang-kadang mereka melihat kroni. Begitu juga kalau dalam masjid pun berebut jawatan kuasa, masjid ke surau. Ada kalanya sampai bergaduh sehingga tak bercakap. Jadi akhirnya masjid pun diboikot. Boikot sana, boikot sini. Jadi saudara, dah tu bangka ni perangai masih lagi teruk. Bilakah warga bangsa kita mau berubah saudara? Itu di peringkat bawahan ataupun akar umbi. Saudara, di peringkat tertinggi ada pemimpin yang suka memecah belahkan kesatuan bangsa Melayu itu sendiri. Kerana tamakkan kuasa, kerana nakkan harta, tanpa ada wawasan dan visi untuk pembangunan warga bangsanya. Akhirnya, setiap wawasan yang dicipta menjadi wawasan agenda peribadi, tanpa mereka bersetuju ataupun bersedia mengambil kira impak negatif ke atas kesatuan bangsanya sendiri. Yang paling penting bagi mereka, asalkan mereka kaya-gaya. Rakyat biarkanlah. Ini yang agak malang, saudara. Jadi akhirnya sebab tu kita merasakan musuh orang Melayu sendiri adalah kalangan warga Melayu itu sendiri. Kerana mereka enggan untuk merubah mindanya. Enggan untuk merubah, untuk maju ke hadapan. Dan fikiran mereka masih dibelenggu dengan kefahaman agama yang cantik, yang teramat cetek, saudara, tanpa mau mengambil kira nawaitu dan dalil asas sesuatu hukum. Saudara, itu keadaannya saudara. Saudara PD, saya tak boleh nak accept. Umumnya saya accept saudara, nanti kacau TikTok saya saudara. Saya minta maaf saudara. Jadi dalam keadaan begini kita harus sudah sampai masanya. PD, saya tak boleh ni lah saudara. Saya minta maaf saudara. Kalau saya accept saudara, ada masalah. Saya tak tahu, saya tak khawatir nanti bimbang nanti gangguan berlaku lah saya ni. Saya I'm a stone age. Saya selalu katakan saya tidak bijak. Tambah-tambah pula lagi hari ini anak-anak saya tak ada. Siapa pula nak bantu saya kalau sesuatu berlaku pada live saya ni? Jadi berbalik kepada keadaan begini saudara, ya kita haraplah supaya warga bangsa Melayu kita ni berubah. Orang Melayu jangan membunuh bangsanya sendiri. Ini kadang-kadang kita mencipta macam-macam. Membuat resis lah, kaum lain maju, orang tu maju, kita menuturkan perkara-perkara resis, menyalahkan orang lain. Sedangkan peluang banyak pada orang Melayu yang disediakan oleh kerajaan. Tetapi siapa yang mengkhianati? Mereka yang berjawatan, sama ada di pejabat daerah. Tadi saya terima panggilan sahabat saya di Pekan. Dia berhubung dengan kononnya adalah lebih kurang 10-20 orang. Warga di kampungnya, dia sebagai ketua cawangan. Dia nak membuka perusahaan ataupun ladang pertanian. Jadi dia pergi ke pejabat daerah. Bila pergi ke pejabat daerah, bukalah buku besar untuk dapatkan lot number. Sebab bila nak minta permohonan tanah ini, dia kena bertanya pada tuan pejabat daerah, apa lot number tu. Nak ditulis, lot number ini mohon kerajaan negeri memberi kebenaran untuk kami bertani dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku? Dia pergi jumpa pegawai sebut, pegawai itu mengatakan, ini tanah ini dah banyak orang pinta dah. Dia tak payahlah minta. Sebab mungkin ada kepentingan. Jadi sebab itu saya bagi tahu pada ketua cawangan sebut, saya kata tak payah, jangan risau, ambil saja nombor lot tanah itu dan masukkan dalam permohonan, hantar terus ke pejabat menteri besar. Sebab kita dah berjanji, kerajaan ini kerajaan perpaduan untuk menangani derita rakyat. Cukup-cukuplah. Ini kalau rasa agak pelik nampak gayanya, pergi buat laporan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Apakah mereka yang berada memegang nombor-nombor geran? Ini kadang-kadang mereka lebih kaya. Orang nak minta, orang dah pohon, hari ni dah pohon. Dia dinafikan keadaan begini. Jadi itu yang saya katakan tadi, bahawa kita sendiri ataupun Melayu sendiri merosakkan bangsanya sendiri. Kemudian bila tengok orang lain kaya-kaya, kita tuduh. Kita adakan pandangan yang resis. Orang Cina ni kaya sebab dapat projek. Siapa yang bagi projek itu? Projek yang diberikan oleh kerajaan pada mereka, kononnya atas nama Bumi Putra. Tapi siapa yang menggadaikan? Sebab mereka nak kaya-kaya cepat. Dapat 10%, 5%. Saya selalu bagi tahu pada kawan-kawan saya, kadang-kadang kita tak adil. Saya bagi contoh, satu projek katalah 100 juta.
nak buat projek itu, untuk melaksanakan projek tersebut, mesti syarikat itu mencari modal. Bukan ada sedebung begitu 100 juta, membuat pinjaman bank, mengusahakan sehinggalah projek itu berjaya. Belum apa-apa lagi. Ini yang kaki jual projek ni, dia dah minta dah pada token-token sebut. Kalau ini bagi saya 200,000. Belum apa-apa lagi, mereka sudah mengaut 200,000. Sedangkan token-token sebut masih lagi bergelut untuk mencari keuntungan. Ini masalahnya sebenarnya. Saya haraplah kali ini mesti disusun, dibuat satu dasar. Kalau seseorang yang mendapat projek dan diberi pada orang lain untuk mendapatkan keuntungan segera, orang ini perlu disiasat. Saudara Abdul Rahim, dia kata itulah budaya kartel UMNO. Bukan kartel UMNO, saudara. Bukan UMNO, saudara. Kartel-kartel dalam UMNO. Saya nak betulkan. Saudara Abdul Rahim, benar. Itulah budaya kartel-kartel. Sebab itu sekarang ini mereka dalam kepanasan. Sebab itu mereka nak menggapai balik kuasa. Lain tak ada. Bila dapat kuasa, nak merampok harta rakyat. Saya agak menentang sikap tersebut. Saya haraplah orang pejabat sekarang ni mereka lebih pandai sewa lesen kontrak dan berkongsi dengan kaum lain. Saudara Haris Sani, saya bersetuju dengan pandangan anda. Ini perlu diselesaikan. Saya amat mengharapkan, kerana ini melibatkan kawasan luar bandar yang amat berhormat Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Zahid Hamidi, kena turun ke pejabat-pejabat daerah, kena bersihkan di pejabat-pejabat daerah jika ada kejadian-kejadian sebegini. Kita tak boleh mengizinkan rakyat terus menderita. Rakyat nak berusaha, tak dapat peluang. Yang dapat peluang orang-orang tertentu saja. Dapat tanah orang-orang tertentu saja, serah pada orang lain. Kemudian maki hamun bangsa itu. Mana ada adilnya? Saya bagi contoh misalnya, tanah itu katalah 500 ekar. Diminta kerana dia mempunyai pengaruh dalam politik, dia dapat anugerah daripada kerajaan negeri. Dapat tanah itu serah pada tokeh ABC. Bila tokeh ABC ni mengerjakan sama ada Musang King ke, sama mengerjakan apa saja, dia untung, dia kaya-raya. Tuduh pula ini Cina ni kaya-raya. Siapa yang puncanya? Sepatutnya dia mengusahakan sendiri. Jangan diberi pada orang lain, ataupun boleh berkongsi. Perkongsian itu mesti mutlak, mesti nyata. Bukan dapat projek terus sakau dulu. Aku nak 300,000, aku nak 500,000. Ini political fund. Kawan ni belum tentu lagi berapa dapat untung. Itulah sebabnya kadang-kadang ada projek yang tersadai. Saya haraplah, saya banyak tahu perkara ni, dan saya tidak akan henti-henti untuk mendedahkan. Kalau teman-teman ada masalah begini, sila hantar pada saya, kita dedahkan. Biar satu malam satu projek, satu malam satu isu, kita bawa saudara, kita dedahkan. Tetapi biarlah bukan matlamatnya untuk menginaya, tetapi untuk mendedahkan. Saudara Samsul Tradeford, Alibaba, ini penyakit dah berpuluh tahun. Waktu saya jadi wartawan dulu, inilah yang saya dedahkan. Tapi akhirnya ada warning, orang atasan saya tak nak dedahkan lagi. Ini cerita Alibaba ni. Alibaba dengan 40 penyamun, itu yang cipta lagu Hoi Ya Ho tu. Kalau mereka buat, berusaha sendiri, kita harus membantu. Kita harus sentiasa menyokong mereka. Bukan kita menganaktirikan. Tidak. Kalau nak berkongsi, kongsilah. Tak ada masalah. Nak berkongsi dengan Aming, nak berkongsi dengan Aliok, berkongsi. Sebab kita sebuah negara majmuk. Tak ada masalah. Tetapi janganlah Amin ataupun Ahmad kaya dulu. Dah boleh pakai kereta Mercedes, dah boleh pakai kereta besar, dah boleh pergi ke luar negeri. Tetapi Amin ataupun Aliong ni masih lagi terpaksa bekerja. Ini tidak adil. Bagi saya, keadilan kemanusiaan ini mesti diperbetulkan. Saya mengharapkan pejabat-pejabat daerah kali ini, saya minta kalau teman-teman ada kepincangan, bagi tahu pada saya. Jangan lupa dulu, masa saya ingat ada pilihan raya yang ke-14 dulu. PRU14 dulu, ditapah tak silap saya. Satu orang dia mengamuk kerana kononnya masalah pasir, masalah balak dan sebagainya. Itu ada berlaku kepincangan. Tapi sejauh mana ia disiasat atau tidak, tak tahulah saya. Tapi untuk saat ini, masuk hari ini, hari yang ke-24, siapa sahaja yang melakukan kecurangan dalam kepimpinan, hantar pada saya akan dedahkan. Jangan risau saudara. Kita akan berhubung dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah supaya mereka yang menodai, yang menghancurkan impian rakyat, impian kerajaan, orang ini perlu diseret ke muka pengadilan. Itu saja harapan saya, saudara. Saya minta maaf lah, saudara. Kadang-kadang cakap saya ni buat kau marah. Cuma sekarang ni dalam keadaan begini,
Saya juga ngeri di saat kita merubah, bergerak ke hadapan. Saya nak berpesan, cuma satu saya nak pesan pada teman-teman daripada warga UMNO. Pertama-tama sekali, kena sedar diri. Saya nak bercakap ni kadang-kadang sedih, tapi ini realiti saya harus menyatakan. Hari ini kerajaan bukan macam kerajaan 10-20 tahun dulu. Kerajaan perpaduan hari ini, pimpinannya adalah Parti Pakatan Harapan. Warga UMNO jangan nak besar buntut, jangan nak besar punggung, nak minta itu, nak minta ini. Untuk dapat jawatan itu, jawatan ini. Benda itu sudah berakhir. Pimpinan UMNO yang ada sekarang ni, kita ni sekadar menumpang, kita bersokong bersama membentuk sebuah kerajaan perpaduan. Bukan untuk kita mendabik dada macam dulu. Sebab itu warga UMNO kena sedar diri. Sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat pusat. Sebab saya melihat sudah ada kalangan-kalangan orang tertentu yang mula mengelilingi Yang Amat Berhormat Presiden UMNO. Kalau Presiden UMNO tak layan, maka dia mau dijatuhkan. Kalau Presiden UMNO mengatakan benda ini tak boleh nak buat apa semua, no, mesti nak buat juga-juga. Kena sedar diri bahawa hari ini menteri-menteri daripada UMNO, semua menteri pun dengan dasar yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini, tidak ada favoritism, tidak ada kemudahan pada orang politik. Sebab itu tidak ada pelantikan politik dalam GLC. Ini keadaannya. Saya nak bagi tahu supaya anda sedar. Sebab saya mendengar banyak cerita ni, seolah-olah kita tak sedar diri. Jadi sebab itulah pejabat yang Muhammad Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri mula dihurung. Dulu saya dah bagi tahu. Bila saja Datuk Seri Zahid Hamidi ada jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri, bukan saja semut merah, bukan saja semut semut hitam, semut mayat pun datang mengurungi. Dan saya dapat gambaran ada teman-teman yang menghantar kiriman pada saya. Orang yang selama ini hilang diri. Waktu Datuk Seri Zahid Hamidi turun naik mahkamah, hilang. Waktu beliau diinaya oleh pimpinan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu, pimpinan Dr. Mahathir, Datuk Seri Tan Sri Mahyudin, mereka menghilangkan diri. Malahan ada yang menempelak, ada yang mengata itu dan ini. Nak membuat sokongan ke mahkamah, tak ada. Saya nampak, saya pergi. Waktu pembicaraan hanya 2-3 orang saja. Sunyi sepi penjara itu. Tapi hari ini, kemana saja Datuk Seri Zahid Hamidi berada, dikerumungi mereka. Jadi dalam keadaan begini, saya nak bagi tahu pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, berhati-hati. Lihat siapakah sebenar-benarnya teman yang sejati. Datuk Seri selalu mengutarakan, yang ku cari-cari selama ini adalah teman yang berhati mulia untuk menangani perjuangan suci ini. Tapi kalau ada keliling yang datang tu, yang keliling kelalang, orang entah macam mana datangnya, bila ada jawatan saja baru nak datang, saya ingat elok dah berhati-hati Datuk Seri. Sebab saya dah tahu ada juga ular-ular yang berbisa sedang menjalar, sudah pun mula mendekati pejabat Timbalan Perdana Menteri. Jadi Datuk Presiden UMNO kena lihat perkara ini, kena bagi tahu pada kaki tangan, begini ini kalau boleh ketepikanlah. Sebab ada juga kawan-kawan yang rapat, yang sama-sama berjuang dulu, yang betul-betul ikhlas. Hanya nak jumpa, nak juga ucapkan selamat dan menzahirkan kegembiraan, orang ni tak dapat jumpa. Ini kena berhati-hati. Jadi Datuk Seri Presiden kena berhentilah dengan jiwa besar Datuk Seri. Betul, saya tahu Datuk Seri orang yang baik, sering memaafkan, tetapi orang kata maaf pun berpada-pada. Sebab ular-ular berbisa sedang pun mengelilingi Datuk Seri. Dan Datuk Seri Presiden kena ingat, Datuk Seri adalah timbalan Presiden kepada Timbalan Perdana Menteri kepada Perdana Menterinya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita dari parti yang berbeza. Jangan pula diundang pula orang yang bukan sealiran dengan parti Pakatan Harapan atau sealiran dengan keadilan. Saya tahu ada mereka-mereka yang sebelum ini yang mula-mula sokong, kemudian tak sokong, kemudian maki hamun pula ini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau anda mengundang mereka ini sentiasa berada di pejabat Timbalan Perdana Menteri, tentulah tidak menyenangkan hati Perdana Menteri. Kena ingat, kalau dulu okey, Datuk Seri Zahid Hamidi Timbalan Perdana Menteri, Perdana Menteri Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Najib, okeylah, kalau tersilap pun tak ada masalah. Tapi sekarang ini kata-kata ini mengelilingi. Betul, saudara Samsul trade off. Saya bersetuju.
Ini saya nak bagi tahu terus terang. Datuk Seri Presiden nak marah pasal itu, marahlah. Sebab saya dengar macam-macam cerita orang yang setia, yang bersama dengan Datuk Seri. Sekarang ni Datuk Seri tengah live ni. Mungkin lepas ni Datuk Seri buka saya punya live ini, ada teman-teman beritahu, mungkin mereka menceritakan, hari ni malam ni Dr. Mohamed balon Presiden. Saya bukan balon Presiden. Saya menyatakan bahawa hari ini Datuk Seri Presiden sedang dikelilingi oleh ular-ular berbisa sekali lagi. Apakah kita nak biarkan mereka ini mau mematuk Datuk Seri? Ingat, kalau dulu saudara mereka ni terlalu baik. Tapi sekarang ni kalau tak kena caranya, sekarang ni kursi Presiden pun dia nak ragut. Mereka sedang mengintai. Jadi sebab itu saya haraplah agar Yang Amat Berhormat Presiden UMNO janganlah terlalu baik. Ada masanya orang kata. Memanglah kita peganglah pepasah mengatakan buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Tapi dalam keadaan begini, dalam politik ni, saya selalu menekankan bahawa in politics, trust nobody, suspect everybody. Kita tidak harus percaya 100% pada orang-orang tertentu, dan kita juga harus melihat dengan penuh keraguan apakah cadangan-cadangan yang mereka lontarkan benar-benar jujur dan ikhlas. Sebab itu saya harap Presiden UMNO caturlah dengan sebaik mungkin. Siapa mana-mana kawan-kawan yang benar-benar setia selama ini, lihatlah mereka. Jangan diketepikan mereka. Jangan izinkan orang menepis mereka jauh-jauh, berjauh hati. Saya bersimpati dengan teman-teman saya. Saya tahu ada kawan-kawan saya 5-6 orang menghubungi saya. Kata tu, kita ni dah jauh lah dengan Presiden. Saya kata, kenapa? Kerana Presiden sekarang ni dikelilingi oleh orang-orang tertentu. Adalah top 10, top 5, top 7, top 6. Saya kata ini mesti dihentikan. Cuma saya minta maaf, saat ini saya belum dapat kesempatan bertemu dengan Datuk Seri Presiden. Kalau saya dapat jumpa dengan Presiden, ini juga yang akan saya curahkan. Inilah yang akan saya katakan pada Datuk Seri Presiden. Enough is enough. Trust nobody, suspect everybody. Sebab itu sekarang ni, saudara, saya menzahirkan persoalan akar umbi. Ini akar umbi sekarang ni, Tok Mat pun kena dengar sama, Tok Mat. Datuk Seri Presiden pun kena dengar bahawa akar umbi semakin resah apabila melihat krisis dalaman UMNO yang seolah tiada penghujung. Masih lagi berbalah, masih lagi berbalah. Dan sekarang ini sudah bukan rahsia lagi. Pengkhianat yang menyebabkan UMNO Sabah hampir lingkup wuyuk sudah pun masih lagi berada dalam UMNO. Dan dah menawarkan kononnya, aku nak jadi itu, nak membetulkan. Nak betul apa benda? Kamu sudah pun, waktu pilihan raya yang ke-14 dulu, seolah-olah kamu nak melingkupkan UMNO di Sabah. Tinggal terkodik-kodik 2 orang saja ketua bahagian. Yang lain semua dibeli. Semua dipengaruhi untuk menyeberang pada parti lawan. Dan hari ini menyatakan bahawa dia nak memperbetulkan UMNO. Malahan waktu kita dalam keadaan yang limbo, masih lagi dia membuat onanya, sebagaimana kenyataan Tuan Haji Hadi, Tuan Guru Haji Hadi, dia kata dia dihubungi oleh dia lah. Aku malas nak sebut nama tu. Kadang-kadang saya rasa tak layak untuk saya menyebut namanya. Masih lagi dia menghubungi, kononnya ada SD 10-11 orang menyokong Tan Sri Muhyiddin. Ini pengkhianatan cukup besar. Datuk Seri Presiden kena ambil tindakan. Tak boleh dibiarkan. Sebab itu saya bertanya pada Biro Disiplin, apa dah jadi? Dan saya tidak mahu hanya kerana dia menawarkan diri, kononnya untuk bertanding jawatan Presiden UMNO, maka tak boleh ambil tindakan. Ini tak boleh dibiarkan. Dia menggunakan itu sebagai perisai. Kalau dia ambil tindakan pada dia, maka dianggaplah bahawa Datuk Seri Ahmadi ambil tindakan pada si dia tu lah. Kerana takut, kerana bimbang jawatan Presiden itu akan dicabar dan akan kalah. Ini tak mahu saya fikirkan. Tak mampu saya fikirkan. Let him get out from UMNO. Orang macam ini kena disingkirkan sama sekali daripada UMNO. Sebab kita menyimpan musuh dalam lipatan. Kita menyimpan gunting dalam lipatan. Musuh dalam perkampungan kita. Cukuplah. Pengkhianatan dilakukan tidak boleh dimaafkan sama sekali. Dan hari ini dia sudah pun mempengaruhi beberapa pimpinan di peringkat bahagian. Ada ketua wanita bercakap, mesti ada pertandingan. Kalau tak ada pertandingan, tak demokratik. Ada pula ketua puteri di negeri Johor bercakap. Ada pula ketua bahagian. Tak kan? Dia kata, kalau tidak, ini bukan demokrasi. Demokrasi kepala bapak. Apa benda ni? Saya setuju dengan saudara Botem. Datuk Zaid ni kena lembab lah bila nak buat keputusan. Kena ambil keputusan. Rakyat akar umbi gelisah ni.
Kenapa? Apa special sangat dia ni? Bukan tak jelas. Jelas dia mengkhianati parti. Dan perlu apa? Bukan ada buat kekuatan sangat. Memang saya tahu dia mengambil keputusan kononnya nak bertanding. Jadi bila dia bertanding, jawatan kalau tindakan disiplin dia ambil. Kalau dia disingkirkan daripada UMNO, mungkin orang mengatakan Zaid Hamidi takut nak lawan Syamuddin, sebab itulah dia disingkirkan. Saya rasa pedulikan, persetankan persoalan begitu. Pecat saja. Rakyat dah tak boleh terima. Ali Akar Ubi tidak boleh terima. Dulu takut sangat nak buang Tan Sri Anwar Musa. Bila dah buang, dah singkir daripada ahli UMNO, tak ada apa pun. Ada rakyat bangkit menentang? Tak ada. Sebab ahli warga Akar Umbi UMNO menanti. Sebab kami dah tak tahan. Bengkak hati ni. Boleh buat kenyataan. Keluar dalam tular. Saya sekarang ni nak berhasrat untuk membina, untuk memperkukuhkan UMNO. Nak perkukuh kepada... geram betul saya saudara. Saya memang geram bila menyebut nama si dia tu. Tak nak saya sebutlah. Sebab nampak sangat orang ni penuh kepura-puraan. Bagi saya kalau pengkhianat, sekali kamu khianat, selama-lamanya lah kamu khianat. Selagi kamu bohong, dan selama-lamanya kamu akan membohong. Ini tak boleh diterima. Saya mengharapkan agar tingkat 38 serius menangani masalah ini. Kalau tidak, UMNO sekali lagi akan berada in the limbo. Mereka akan berusaha. Biarkan dia tak ada sudah. Berapa orang lagi? Tak ramai mana. 3 kerat saja. Saya tak adalah saya nak buat macam abang Datuk Johari. Datuk Johari dia ludahnya terus. Saya tidak begitu, saudara. Tapi saya geram, saudara. Saya benci melihat orang yang begini. Bila waktu parti dalam keadaan kesukaran, melompat sana, melompat sini. Taja orang itu, taja orang ini. Kutuk presiden bagai nak gak. Lepas tu bila dah habis musim pemilihan, bila dah tak ada apa-apa jawatan, mula nak baik. Saya ni tak ada begitu. Kenapa? Kerana mereka takut. Saudara Cik TS sebut saja nama tu. Saya tahu, bila saya sebut ni semua orang tahu. Orang yang terlibat dalam menghasut pimpinan UMNO di Sabah untuk meninggalkan UMNO. Akhirnya UMNO hampir tumbang, hampir hilang di bumi Sabah. Jangan lupa, orang yang terlibat, yang disebut oleh Haji Hadi sebagai orang yang menghubunginya, bahawa ada 10 orang sudah pun menandatangan SD menyokong Tan Sri Muhyiddin untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Orang ini tak boleh lagi dibiarkan. Saya Tuan Sam, aku lagi benci dengan penyamun ni. Saya memang benci saya. Memang saya meluat orang macam ni. Tiba-tiba tengok dalam video saya tak dengar pun. Adalah dengar sepintas lalu. Saya tengok muka pun saya tak percaya, saudara. Dan saya minta agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah segera buat siasatan. Selagi ada masalah, selagi ada kepincangan yang berlaku, sama ada di Kementerian Pertahanan, sama ada Kementerian Dalam Negeri, waktu beliau menjadi menteri, orang ni perlu disiasat ke akar umbi. Jangan ingat dia tu maksum, jangan ingat dia tu kaya raya, dia boleh melakukan segala-galanya. Ingat saya, UMNO ini parti yang ada maruah. Kita tak redha dengan orang yang tidak ada maruah, yang sanggup mengkhianati parti. Sebab itu saya katakan, macam kita dengar Dr. Mahathir kata dia alasan tak nak bersara ni kerana dalam keadaan sekarang ni suasana tak menentu. Saya belum nak bedal lagi dia. 3 malam lepas saya dah belasah dia. Sebab apa saya marah Dr. Mahathir? Kerana dia mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya tak berjaya sebagai Perdana Menteri. Masa itu baru 23 hari. Baru 22 hari Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dah dikatakan gagal. Kamu yang selama ni memimpin negara ni berjaya mana? Dan orang inilah yang disokong oleh orang ni. Si dia itu bersama dengan pimpinan Dr. Mahathir. Dia ini yang tak tahu bahawa bapa dia dah pernah dikhianati oleh Dr. Mahathir. Orang ni tak sedar diri. Saudara Aziz Ali ni Tun Mahathir meroyan. Biar dia meroyan lah. Saya harap kawan-kawan tak payah fikir lagi, tak payah dengar lah kenyataan-kenyataan dilontarkannya. Dalam dah 97 tahun. Saya rasalah sekarang ni Dr. Mahathir ni pun kalau boleh berhentilah. Jangan bagi orang maki hamun you lagi. Berhentilah sebagai seorang statement. Seorang nak sebut sebagai negarawan pun kita dah tak nak. Satu benda yang amat malang, dia tidak lagi diingat atau dikenali sebagai warga negarawan. Apabila dia mengakhiri usia-usia tuanya, usia-usia senjanya dalam keadaan yang dibenci oleh rakyat. Kenapa jadi begitu?
Dan saudara Muhammad ini dia kata Tuan Mahathir punca perpecahan Melayu. Saya bersetuju sangat. Saya amat bersetuju. Setelah kita buat kajian, itulah puncanya. Sampai sekarang ni berapa banyak parti politik yang ada. Dan hari ini saya mengharapkan, kita mimpikan satu ketika dulu kita Melayu bersatu dalam sebuah payung. Payung kita memanglah parti Melayu UMNO. Bukan mereka tak nak berpayung, tapi mereka benci melihat orang-orang yang ditaja oleh Tuan Mahathir. Orang-orang yang bersikap sebagai warlord, yang menggunakan wang, diizinkan, dibenarkan untuk mentadbir di peringkat akar umbi, di peringkat bahagian. Yang paling penting sekarang ni, saya nak bagi tahu pada ahli-ahli UMNO, perhatikan perangai ketua bahagian setara. Jangan takut kali ini. Kalau rasa tak betul, lawan. Sama ada mereka punya wang ataupun tidak, kita ada kekuatan. Warga UMNO sedang menanti siapa yang perlu kita jatuhkan. Orang macam ni tidak berhak untuk memimpin UMNO di peringkat bahagian. Saya dengar. Bukan saya tak dengar. Ada pula ketua-ketua bahagian ni. Saya tahu sejarah dia macam mana. Kamu hidup dulu. Miskin, papa kedana. Masuk UMNO. Dapat jadi pemimpin. Dapat projek daripada UMNO. Sekarang ni maki hamun pemimpin UMNO. Orang macam ni tak layak dibiarkan berada dalam UMNO. Saya harap agar Presiden Parti jangan takut. Buangkanlah, singkirkan. Saya ada kawan, 2-3 orang kawan saya. Perangkat ketua bahagian. Saya terkejut. Bila kalah saja UMNO Barisan Nasional, suruh Presiden berhenti. Parti lain tak buat pun. DAP tak buat, Pengadilan tak buat, PAS tak buat. Malahan Parti Peribumi pun kalah juga. Malahan mereka sepatutnya boleh menyingkirkan, minta Tan Sri Muhyiddin berhenti. Sebab dia ketegelannya, egonya untuk tidak menyantuni saranan Duli Yang Mulia Pertuan Agong yang boleh disifatkan sebagai khianat. Keadaan ini. Tapi mereka tak buat. UMNO, Presiden UMNO yang saya melihat tidak ada berdosa. Hanya kerana beliau masih lagi dihadapkan di mahkamah menanti hari pembicaraan. Tunggulah, takkan nak suruh berhenti. Korang ni kadang-kadang saya kata bagal sebagai-bagalnya. Tidak ada perkiraan langsung dalam hati mereka untuk bersimpati dengan presiden yang berusaha untuk menyelamatkan UMNO. Kita jumpa lagi malam esok lah saudara, sebelum saya merepek lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.